Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah wal ikhlas. Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana syirarana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Fa'amma ba'du. Lijatan kuasa surau tahfiz ad-diniyah, sidang jemaah, hadirin hadirat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, walaupun tanpa anak-anak hufaz di tahfiz ad-diniyah ini kerana mereka bercuti, tapi kuliah diteruskan macam biasa. Jemaahnya tak ramai, yang ada pun boleh dibilang. Namun kita teruskan sebagaimana jadual biasa. Hari Isnin, minggu yang ketiga, kuliah Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak di dalam Islam. Kita jimatkan masa yang ada ini. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah mengupas kitab yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan ini, berkaitan dengan tajuk Asbabul Al-Inhiraf wa Mu'alajatuhu. Sebab berlaku gejala sosial, sebab-sebab penyelewengan anak-anak ataupun masalah-masalah di kalangan keluarga, komuniti, masyarakat, sampai kepada masalah negeri dan masalah negara, wa mu'alajatuhu, dan cara ilat, cara merawat. Di kitab kita dia tulis tajuk sebab penyelewengan anak-anak dan cara memperbaikinya. Yang secara mudahnya, gejala sosial lah, penyelewengan anak-anak itu merujuk kepada keruntuhan moral ataupun ketimpangan akhlak ataupun masalah sosial. Daripada masalah A, arak, sampai pada Z, zina. Kalau kita susun 28 huruf abjadiyah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 26. Daripada A itu arak sampai Z, zina. Kebanyakannya gejala sosial ini berlaku di mana-mana tempat. Bahkan kebanyakannya melibatkan anak-anak Melayu Islam. Kita tidak boleh nafikan yang melepak, yang berpeleseran, yang hisap ganja, kan, yang bergaduh, semua sekali. Bukan nak kata kaum lain tak ada masalah, ada, tapi jarang. Tengok penghuni di contoh Dadah, pusat Serenti. Kalau tak silap Ustaz, ada 28 pusat Serenti. Ada 2 tempat perempuan. Majoritinya adalah orang Melayu Islam. Duk merempik kat luar sana tu, tengok-tengok Melayu Islam. Ya.
bukan nak menghina bangsa kita, tapi pada kita orang Melayu Islam. Jadi cara kita nak merawat, dan sebab ini nak kita belajar bukan untuk mendedahkan aib. Mungkin kita jarang masalah di kampung kita ini, tapi di kampung lain. Mungkin di kampung lain tak ada, di pekan lain. Mungkin tak ada di negeri gini, di negeri lain. Mungkin Saudi Arabia, dia tak ada masalah isyak daun ketum, kan? Tapi ada masalah lain. Mungkin masalah hiburan. Kemudian masalah di kota metropolitan, isyak heroin, morfin. Masalah kampung, isyak ketum, isyak gam, ganja, isyak dada. Kalau tak terlibat dengan dada, dia terlibat dengan masalah lain. Contohnya, kampung tu tak ada lah masalah zina, dada. Tapi ada masalah lain pula. LGBT pun tak ada. Tapi masalah mencuri. Kat kampung. Tak ada masalah mencuri. Kat kampung, masalah rempit pun tak ada. Masalah apa ya? Adalah tu masalah-masalah lain. Masalah tak semayang ke, masalah apa-apa. Jadi semuanya ini ada sebab-sebab dan ada punca-punca dan ada faktor-faktor dan ada cara merawat dan memperbaikinya. Jadi Ustaz baca dahulu pada muka surat 129 ini, sebab berlaku gejala sosial. Alangkah banyaknya sebab-sebab yang membawa kepada penyelewengan anak-anak, kepada kesesatan mereka dan kerosakan moral mereka. Alangkah banyaknya gejala-gejala yang menarik kepada buruknya pendidikan anak-anak dalam masyarakat yang ternoda dengan dosa di dalam keadaan yang sungguh menyedihkan serta kehidupan yang immoral ini. Immoral maknanya keruntuhan moral ini. Alangkah banyaknya jenis-jenis kejahatan dan anasir-anasir kemaksiatan yang mengelilingi mereka serta merangkul mereka dari segala penjuru serta menghalang mereka dari setiap sudut. Dia nak luahkan betapa kekecewaan dan bimbangnya kita, alangkah tu yang bukan saja melibatkan ibu bapa. Kalau ibu bapa contoh masalah dia tak boleh kontrol anak dia, basikal lajak. Anak dia seorang je, suka main basikal lajak. Anak jiran pun suka main. Anak teman pun main. Anak ujung taman, hilir taman. Akhir sekali membentuk gerombolan, ada 10 orang. Dia pun naik basikal dalam gelap. Pom, dirembak dia kereta, mati beramai-ramai. Bukan menjadi masalah anak itu kepada keluarga itu, bahkan masuk TV. Jadi masalah nasional. Masalah yang boleh membawa kepada masalah bukan sekadar kebangsaan, bahkan international, masalah negara, bahkan kepada masalah dunia. Dia kata alangkah banyaknya yang membawa anasir-anasir kemaksiatan yang mengelilingi mereka, yang merangkul mereka, menarik mereka daripada pelbagai angle ataupun penjuru pada setiap sudut. Kita alhamdulillah anak kita mungkin tak terlibat dengan gejala sosial. Kita rasa syukur. Mungkin anak kita aja hantar tahfiz kan. Ataupun mungkin kita rasa syukur anak kita tu mengaji sekolah agama, tak terlibat dengan gejala sosial. Namun begitu kita kena waspada juga. Kerana sekolah agama pun ada masalah sosial. Sekolah tahfiz pun ada masalah sosial. Bahkan masalah buli ke, masalah rasanya itu kes berlaku pembunuhan. Sekolah agama di Ampangan tu, kes dia buli, akhir sekali mati. Hal tu kes berebut stareka, mati. Jadi kita kena letakkan sekolah kita sehebat mana pun, kita hantar, kita jangan confident, kena letak sedikit ketidakpercayaan pada anak kita. Bukan kita benci dia, kita sayang dia. Kenapa? Itu satu tempat yang baik, kita letak benih yang baik, sekolah tahfiz ke, sekolah agama ke. Tapi bagaimana dengan benih-benih yang menjadi poison, menjadi racun kepada kerosakan anak kita. Macam finger, jari kita ni kan. Satu saja kita tanam yang baik dalam surau ni, cerita yang baik. Tapi satu jari saja. Bagaimana dengan 10 jari ini yang merangkul mereka, memeluk mereka, membawa mereka kepada kemaksiatan. Kalau tidak punya jati diri, dia akan pengaruh. Dengan masalah sosial, media, masalah hiburan, akan mempengaruhi mereka. Kalau dia tidak punya jati diri. Sebab itu pendidikan ini dia kena secara holistik, tanpa bersepadu. Daripada individu, keluarga, masyarakat, negeri, negara sampai dunia. Tapi kalau kita seorang saja, anak kita terdedah.
Bahkan kemungkinan dia duduk dalam bilik, dia ada gadget, kan? Dia ada gadget, telefon. Entah-entah dia melayar bahan-bahan, gambar-gambar, filem-filem, porno dan seumpamanya. Jadi nak bagi tahu akan ada. Kecuali dia mempunyai jati diri yang betul-betul iman dia kuat. Tapi nak jati diri macam mana? Sebab semua manusia kan dibekalkan dengan nafsu. Kan? Semua ada nafsu, semua ada keinginan, syahwat. Kenapa dia derhaka pada mak ayah dia? Hanya kerana telefon. Padahal dia sekolah agama, tapi dia derhaka, marah, hentak-hentak kaki. Kenapa? Tak dapat telefon. Yang dia suka main game macam tu. Jadi semuanya ini yang merangkum mereka. Kemudian dia sebut lagi paragraf yang kedua. Anda baca dahulu lepas anda uraikan sikit. Andai kata sekalian pendidik tidak sejajar dalam pertanggungjawaban dan amanah. Pendidik ni siapa? Bukan saya memang pendidik. Nama saya PPP, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Ustaz Zaki pun sama, orang mengajar kat sinilah. Kalau ada cikgu-cikgu tu namanya pendidik lah. Guru dia panggil PPP tu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Dulu nama dia PPPS, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah. Tapi sekarang ni sebab semua dah ada siswazah, sekolah rendah ke sekolah menengah semua ada ijazah sarjana muda. Kalau dulu Luheza sekolah rendah tu diploma, sekolah menengah tu ijazah sarjana muda. Tapi semua dah ada ijazah sekolah rendah pun. Jadi tapi nama pendidik itu tidak dibuang. PPPS Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah. Sekarang tak ada S. PPP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Maka guru sahajakah di sini merujuk kepada pendidik? Tidak. Kerana kitab kita ini untuk ibu ayah, pendidikan anak-anak dalam Islam. Yang telah kita kupas dulu, yang mula-mula mendidik adalah ayah kan. Ayah mula-mula didik dia. Ayah azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Ini simbolik memberi didikan akidah, iman dan agama. Anak tu lahir, bukan ayah ajar suku kata, eja, kira, baca. Bahkan ajar akidah dulu. Sebelum nak dihantar ke sekolah, dia pandai membaca. Ajar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis. Ajar dia solat, hayya ala salat, ajar dia syahadah. Maka hadis banyak kan, alimu auladakum, ajar anak kamu. Ajar apa dia? Hubbu nabiyyikum, cinta kepada nabi kamu. Ajar apa dia? Tilawatil Quran. Ajar dia Quran, cinta kepada sahabat-sahabat nabi, ahlul bait nabi. Ajar salat, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'a sinin. Ajar anak kamu sembahyang ketika umur dia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Dan pukul mereka kalau mereka tak salat, yang syarat tidak mencederakan. Pukul untuk mendidik ketika umur dia 10 tahun. Farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka, anak lelaki anak perempuan. Semua ni pendidikan. Sebelum nak hantar ke sekolah menengah ataupun asasi matrikulasi, jadi mula-mula mendidik adalah ibu dan ayah. Dia kat sini jangan kita berlepas pandang ini untuk guru besar saja ni, ini untuk pengetua ataupun ini untuk dekan fakulti ataupun untuk cikgu saja pendidik. Tidak, ini adalah untuk kita. Andai kata sekalian pendidik, siapa? Kita semua, tidak sejajar dalam pertanggungjawaban dan amanah, tidak sama mengetahui sebab-sebab penyelewengan dan gejalanya, dan tidak sepakat dalam pandangan dan petunjuk dalam mencari sumber pengubatannya dan cara pendindingkan diri, nescaya sang anak tidak syak lagi akan lahir di dalam masyarakat sebagai anak yang hanyut, jahat, menjadi punca segala kerosakan dan jenayah. Kita tak peduli. Kita semua pendidik ni tak peduli tentang sebab berlaku gejala sosial, tidak sepakat dalam petunjuk dan mencari sumber pengubatannya. Kita buat ignore, buat dondo saja. Anak saya okey, anak orang lain ikut dia lah. Kalau begitu, dia kata nescaya sang anak tadi tidak syak lagi akan hanyut dan lahir dalam masyarakat sebagai anak yang jahat, menjadi punca segala kerosakan. Contoh anak kita baik, tapi dia berkawan dengan budak-budak yang tak baik. Kita pun tak peduli. Anak kita baik, anak kita tidak akan terpengaruh. Kita tak peduli. Kepedulian kita dia bergaul bebas tadi, akhir sekali dia mula merokok. Mulalah kita pening kepala. Kalau kita tak ambil peduli, dia kata, ataupun tidak sepakat mengetahui sebab-sebab dan juga mencari punca pengubatannya. Paragraf yang ketiga muka surat 129 ni. Kini insya-Allah dalam fasal ini fasal yang keempat Kitab kita ni masuk fasal yang keempat dah. Sebelum tu kita belajar banyak fasal. Terakhir dulu pertemuan yang lepas kita belajar bab apa dia, khitan anak yang baru lahir. Banyak lebar berkaitan dengan khitan itu.
berkaitan dengan akikah, meletakkan nama kepada anak, buat tahnik, begitu juga cukur jambul, azan. Setelah kita belajar itu pasal yang ke-3. Ini pasal ke-4 ni kini insya-Allah dalam fasal ini kita akan mengkhususkan perbicaraan mengenai sebab-sebab penyelewengan pada diri anak-anak. Sebab ni sama dengan punca, sama dengan faktor. Sebab apa dia? Serta kita akan mencari pula ubatnya yang mujarab terhadap penyelewengan itu agar diketahui siapa yang ingin mengetahui. Hak nak tahulah. Hak nak tahu. Hak tak nak tahu, kita nak buat macam mana? Takkan nak pergi paksa dia. Tapi dia nak share pengarang Dr. Abdullah Nasir Luan bagi ingin mengetahuinya bahawa Islam dengan pensyariatannya yang bijaksana dan prinsip-prinsipnya kukuh abadi telah meletakkan dasar-dasar yang menjamin dan cara-cara kebijaksanaan untuk memelihara generasinya dari penyelewengan serta memelihara masyarakatnya daripada terhanyut dan hilang. Cara solusi Islam, cara Islam nak menyelesaikan semua masalah ini, bukan cara sekular. Dulu kita dengar masalah orang isap dadah, penagih tegar. Okey, penagih tegar. Dia berulang kali masuk pusat serentim. Bahkan terbawa-bawa ada penyakit sifilis, penyakit HIV AIDS, penyakit-penyakit kelamin. Ini contoh ya. Bagaimana nak mengelakkan supaya HIV ini tidak merebak? Lalu menteri ketika itu mencadangkan. Sebab dia ada autoriti Kementerian Kesihatan. Chua Solik sebagai contoh. Dia mencadangkan ikut akal ya. Bagikan jarum-jarum percuma kepada penagih-penagih ini. Ikut akal betul lah. Sebab AIDS ataupun HIV ini boleh merebak melalui berkongsi jarum. Di samping hubungan kelamin. So dia guna jarum yang sama. Jadi penagih yang tak ada AIDS kena AIDS. Lalu dicadangkan, ni mereka kementerian, kemikat negara. Tapi bukan solusi Islam lah. Cadangkan bekalkan jarum-jarum percuma. Memang betul lah. Apabila kita bagi jarum, jadi dia guna jarum dia saja yang ada HIV, tak bagi pada orang lain, tak kena lah. Ikut otak, ikut akal. Kan? Tapi ikut Islam, tak boleh. Ikut Islam, tak boleh. Ikut akal boleh lah, betul lah. Tapi logik akal tidak boleh menafikan logik agama. Kalau tuan-tuan kira agama ini kena guna akal ataupun otak, rosak habis segala bangsa, umat dan negara. Contoh sebelum kita tengok solusi dia kata cara Islam. Al-Islam kan dia ada caranya. Al-hillu huwal Islam. Cara penyelesaiannya adalah Islam. Sepatutnya dalam Islam ada kaedah Quran, hadis, ijma', qiyas, aqwalus sahabah, di antaranya qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Sepatutnya sadduz zara'at, tutup lubang-lubang maksiat. Lubang-lubang maksiat, punca-punca berlaku gejala sosial ini, berlaku hiburan, berlaku isak dadah, kita tutup. Ni tak, kita buka segala jenis lubang maksiat, peluang tu buat maksiat. Tak kira lah daripada A sampai Z, dan kita tutup satu. Bagaimana? Tutup satu lubang, bercambah 9 lubang yang lain. Jadi tidak seiring amar makruf nahi mungkar. Bahkan kadang-kadang program maksiat, kan, program pendosa, tak kira lah hiburan ke itu ini tu, senang. Jadi amar makruf ini, nahi mungkar ini tak ada. Ada amar makruf tapi tak seimbang. Bukan tak ada masjid, bukan tak ada tabung haji, bukan tak ada zakat, hak buat benda baik, tapi hak maksiat pun banyak. Kenapa? Pemikiran sekular. Kalau penggubal dasar begitu sampai ke bawah, tak selesai. Kan Allah dah sebut Quran adalah tibyanan likulli syai'in, penghurai penyelesai segala-gala jenis masalah. Kalau kita selesai ikut akal, logik macam tadi, betul lah, maka dia tak kena penyakit AIDS kerana dia guna jarum yang dikekalkan oleh kerajaan. Ikut akal betul kan? Ikut agama, berzina tu haram. Kalaulah tuan-tuan boleh, dia tidak merebak melalui zina, AIDS tadi, melalui zina, dia adalah sesuatu. Contoh dia cadangkan kita pakai kondom. Kondom ya? Kondom ya? Anak pun kadang-kadang confuse kondom dengan kondo. Kondo yang ni kan. Kalau kondom sarung alat tulis lah. Mungkin.
Yang pentingnya pakai kondom, jadi bekalkan kondom percuma. Dia nak berzina tak apa. Tapi Islam kan bukan begitu. Zina tu haram. Isap dadah tu haram. Bukan kamu seolah-olah menggalakkan supaya orang isap dadah secara tak langsung kerana dibekalkan jarum percuma. Dadah dia tak fikir. Isap dadah tu haram. Berzina tu haram. Tapi ikut akal dia nak mengelak saja supaya penyakit tadi tidak merebak. Bukan untuk benda supaya orang tak berzina. Bukan benda supaya orang tak isap dadah. Tapi bekalkan pula jarum-jarum percuma supaya tak ada penyakit sifilis. Jadi cara itu cara orientalis. Cara orang sekular, orang kafir. Islam tidak boleh guna akal. Kalau guna akal, Islam ini dalam bab agama guna akal, apa akan jadi? Tuan-tuan, kita ambil contoh dalam kita buat ibadat. Akal ikut akal. Kenapa orang lelaki dapat dua bahagian, orang perempuan dapat sikit? Contoh berharta pusaka. Guna akal kan? Saya dengan anak sama kan? Kenapa saya perempuan dapat sikit, awak perempuan lelaki dapat banyak? Kita akan pertikaikan. Kenapa ni orang lelaki boleh jadi imam, orang perempuan tak boleh jadi imam kepada orang lelaki? Ini semua fahaman liberal. Kenapa ada Bilal lelaki saya? Kami ni ada suara sedap, tak boleh jadi Bilal kah? Akan jadi fahaman liberal macam Dr. Aminah Wadud. Pensyarah, dia pernah jadi lecturer pensyarah dekat UIA. Dia baca khutbah, dia juga jadi imam. Sampai ke bila ikut hukum fiqh, orang perempuan tidak boleh jadi imam pada orang lelaki dan tidak boleh jadi khotib. Tapi liberal, ni fahaman liberal, ikut otak. Akan jadi begitu. Bukan sekadar dia mempertikaikan hukum. Bahkan mungkin lebih dahsyat human right. Hidup kita ni kan sama, akan rosaklah. Tuan-tuan, dalam agama tak boleh. Agama kata A lah. Agama kata B lah. Okey, Allah bagi hukum itu ada hikmah, ada kebaikan. Tapi orang orientalis, orang sekular, orang di Malaysia ni pun ada jenis pemikiran begitu. Mentang-mentang dia peguam kan? Dia peguam rasanya. Rambut dia color. Tak nak sebut nama ya. Dia memperjuangkan human right, wanita lah, LGBT lah. Apakah jadi? Hak kebebasan. Sampai ada orang bercakap, dia nak berkhalwat ke, berdosa ke, bukan hak kita untuk pergi ketuk pintu hotel untuk ganggu dia. Itu hak dia. Dia sendiri dengan Tuhan. Sampai begitu. Pemikiran dia menjurus ke arah itu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tak ada hak. Sedangkan Allah kata, tengok mungkar kena cegah. Siapa yang berkuasa? Pemimpin lah. Kita tak ada kuasa. Pemimpin. Kan kita semua hadis kata, man ra'a minkum munkaran, barang siapa melihat perkara mungkar, falyughayyirhu biyadihi. Ubah dengan tangan. Tangan itu kalau dari sudut penggubalan undang-undang, dia boleh signature. Dia boleh tanda tangan. Hukum ni boleh ke tak boleh. Tapi kalau kita tak ada kuasa, kita tak laksanakan. Nak cerita pasal hukum hudud, lagi lah sensitif. Padahal kalau ada kuasa, mudah je semua nak kepada hukum Islam. Tapi macam-macam lah berdarat lalih masyarakat majmuk lah, itu inilah. Padahal Quran itu bukan semua kena hak berzina, sebab nak mengelak daripada menjaga, iaitulah maruah. Tapi dah zina menjadi satu mainan biasa saja. Kalau zina dosa besar, minum arak dosa besar, curi rampok dosa besar, kan? Tapi kita momok-momokkan, ditakut-takutkan. Bukan mudah untuk rejam sampai mati, untuk sebab 100 kali sebatan, bukan mudah. Kena sabit kesalahan. Tapi kita tolak dahululah, kita gunakan pelbagai lock right. Contohlah contoh. Jadi pemikiran dia begitu. Sampai tak boleh kita ganggu. Kalau dia dah masuk hotel, kalau kita ganggu tuan-tuan akan ditangkap. Sebab mengganggu permis ataupun kan tak boleh tuan-tuan anak masuk hotel, tuan-tuan nak pergi subuh macam tu. Tuan hotel itu akan panggil polis, tangkap kita walaupun anak kita duduk dalam. Sebab itu dulu tuan-tuan, kita nak RU 355 tu. Sebab nak jaga maruah. Tapi bagi orang tidak, dia fikir begitulah. Bahkan dia cakap macam mana? Dia cakap itu hak dia, urusan dia, bukan hak kita. Dia dengan Allah kalau dia buat dosa, bukan hak kita. Jadi pemikiran-pemikiran gitu membawa kepada liberalisme. Kalau fikir beragama, ana rasalah akal ini boleh buat satu metafora ataupun analogi
Orang asli lagi bijak daripada kita. Kalau fikir akal, okey, kita letak lebih tinggi daripada agama, sedangkan agama dah tentukan. Orang asli, orang Sakai, orang Dayak, orang Cawak tu lagi bijak daripada kita. Contoh pemikiran. Allah tentukan hukum hakamnya dalam bab fiqh, alim ulama tentukan binatang-binatang yang boleh dimakan, binatang yang tak boleh dimakan. Berpandukan kepada ayat Quran, hadis, ijma' ulama. Lalu dia pertikaikan. Kalau kami masuk Islam, kami tidak boleh makan monyet, kera, monkey. Nah, kami kena makan ayam. Contoh. Ikut fikir dia. Sedangkan monyet, kera, dia makan buah-buahan yang rangut, kan? Yang masak, pucuk-pucuk kayu, suci. Sedangkan ayam makan tai. Ayam yang kalau kita berak, maaf jijik sikit, dia makan najis. Kita makan ayam, dia makannya kotor. Sedangkan dia kata, dia makan monyet. Monyet tak makan najis sendiri. Makan pokok, pucuk-pucuk. Jadi ikut otak dia, betul dia. Betul orang Sakai lagi daripada kita. Tapi agama tidak begitu. Agama kata, chicken, ayam, itik, masuk kategori yang dihalalkan. Monyet, beruk, binatang yang diharamkan. Itu yang menunjukkan hukum agama mengatasi akal. Kalau tidak ada dakwa macam tadi, kenapa anak lelaki dapat bahagian pusaka banyak, kami sikit? Dia akan jadi liberalism. Sebab itu dalam kita minta petunjuk dan hidayah, dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dalam tafsir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir, dia menghuraikan makna hidayah ada 5. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, apa dia jalan yang lurus? Wal Islam. Siratal mustaqim wal Quran. Siratal mustaqim wal hidayah. Siratal mustaqim hiya al-aqidah, hiya at-tauhid. Banyaklah makna jalan yang lurus. Antara jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus adalah al-Islam. Siratal mustaqim adalah Islam. Kau ada yang lebih lurus, lebih betul daripada Islam. Contoh kata Kristian lagi betul, Hindu, Buddha, ataupun kata fahaman ateis lagi betul, tidak bertuhan, ataupun komunis lagi betul. Tak ada. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Siratal mustaqim wal Quran, jalan yang lurus adalah Quran. Adakah mana-mana kitab yang lebih lurus, lebih betul daripada the Holy Quran? Tuan-tuan kata ada. Kitab apa dia? Kitab Gautama Buddha. Kalau tuan-tuan kata begitu, tuan-tuan yang kepala tak betul. Kena mengucap semula. So, siratal mustaqim wal hidayah, petunjuk. Berapa ramai orang yang Allah bagi petunjuk, dia dapat jalan yang lurus. Siratal mustaqim wat tauhid, mentauhid, mengagungkan Allah. Jadi anda tak nak kupas pasal tafsir siratal mustaqim, tapi nak kupas sikit ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Petunjuk ini ada 5. Hidayah ada 5. Yang pertama dipanggil hidayatul gharizah, petunjuk semula jadi. Semula jadi Allah jadikan bagi bayi yang baru lahir, dia menangis, menunjukkan dia lapar. Budak tu menangis, mama dia tahu anak ni, betul lah tak makan susu lagi. Dia pun ambil pek dada, kelihatan panggil pek dada, okey? Dia letak kat sana budak tu, isap susu, lepas tu senyap. Dia pun bekul, lepas tu dia pergilah masuk apa semua, anak itu tidur. Tidur lama tak apa, anak-anak 5-6 jam, kerana proses pembesaran. Jangan pula kita tidur banyak lebih daripada bayi, sebab kita besar dah. Bayi tidur banyak, cepat besar. Jadi dia menangis tadi kerana lapar susu. Dia menangis tadi apabila bekung. Kain yang mak dia bekung tadi terbuka, dia sejuk. Dia menangis. Mak dia pun naik tingkat atas. Tengok rupanya sejuk. Jadi dia menangis tadi kerana lapar. Menangis tadi kerana sakit. Tak ada dia lapar susu. Dia baru umur 2-3 hari. Mama, I'm hungry. Tak ada. Dia tak boleh kata saya melapar. Jadi secara semula jadi. Termasuk binatang. Binatang tuan-tuan letak dekat dengan padang tu. Tiba-tibanya hujan. Kambing-kambing. Duduk kat padang, okey, lagi mana? Kalau tiba-tiba hujan. Tuan-tuan duduk tengok Astro, siaran ulangan Madu 3. Mengembek dia. Mek. Kenapa? Dia sejuk. Binatang tadi secara tabi'i dia sejuk, dia mengembek.
Ataupun lembu tuan-tuan duduk tak bagi air waktu tengah hari, dia mengembah pula. Kenapa? Dia haus, dia sejuk dan seumpamanya. Ini Allah bagi secara fitrah. Ini untuk yang bernyawa ya, binatang human and animal. Meja tak ada hidayah. Meja ni tuan-tuan letak dekat panah 3-4 hari dia tidak memprotes. Sebab dia bukan jenis yang bernyawa. So jenis bernyawa dia hidayatul gharizah. Hidayah yang kedua, hidayatul hawas, hidayah panca indera. Allah bagi pada manusia dan binatang. Ni panca indera kita ada 5. Pendengaran, penglihatan, ni ciuman dan mulut. Yang satu lagi dia ada pada abdomen kita yang namanya sentuhan. Ni kita boleh sentuh, halus. Tangan kita dia boleh rasa. Dia sampai rasa masing, rasa tawar, boleh tengok juga. Tengok. Sedap juga tengok tahu. Bukan sedap makan saja, sedap tengok, sedap mata memandang, sedap dengar suara dia. Kan? Allah bagi nikmat panca indera ini. Kalau tak ada satu, Allah hilang nikmat. Sebab kita OKU buta. Orang boleh tengok panorama alam yang cantik, kita buta. Hilang nikmat panca indera. Bersyukur Allah bagi. Dan kadang-kadang nikmat panca indera Allah bagi pada binatang lebih daripada manusia. Contoh, binatang tu dia tak sekolah tinggi pun, tetapi dia punya mata lebih tajam daripada kita. Tengok eagle berulang, tengok dia terbang, laju tu, tengok ada ikan di paruh dia. Punya tepak mata dia pandang ikan yang akan naik di permukaan air untuk ambil oksigen, dia boleh tangkap. Mata dia lebih tajam daripada kita. Kita pakai 2 ni, sebab mata lagi, tak nampak. Maknanya lebih binatang daripada kita dengan satu tempat. Dia ada deria bau. Anjing pengesan tu boleh bau. Ini ada heroin, morfin dalam bagasi ataupun bag passenger naik kapal terbang itu. Dia boleh tahu. Kastal tu boleh pun masuk dalam. Rupanya betul. Mahal harga anjing itu pun dekat dengan 200,000. Sama dengan kereta-kereta, rumah kereta. Anjing. Banduan itu bolos daripada penjara. Banduan tu lari waktu malam, entah macam mana. Camp commander tu gaji dekat dengan 10,000. Sarjan, kapten ikut seekor anjing. Maknanya kalau 5 orang, camp commander tu ataupun warden itu ada 2 lubang hidup. 2 lubang hidup. Dah kali 5 orang, 10 lubang hidup. Ikut lubang hidup anjing. Anjing pun jopo duduk dalam semut sama. Maknanya dia boleh kesal. Hebat dia. Ikan dolphin dalam laut tu, ada kadang boleh dengar atau boleh tengok. Sebab itu sebelum tsunami tu kita tahu kan, semua pakat melompat udang, binatang, ikan-ikan ni, lepas tu baru berlaku, iaitulah tsunami. Rupanya dia boleh dah kesan, gegaran akan berlaku. Contohlah, ini semua hidayah panca indera. Nombor 3, hidayatul aqli, hidayah akal. Walaupun kita tidak boleh tajam mata macam angle, berulang, tetapi manusia punya akal boleh buat lebih tajam daripada mata helang. Tuan tu buat kata pembesar. Bukan boleh tengok ikan di dasar kali. Boleh tengok virus. Kata pembesar tu tuan, boleh tengok sampai benda kecil. Siapa reka kata pembesar? Berulang. Tak manusia. Manusia yang ada akal. Dia nak terbang macam helang. Tak boleh. Dia buat geruda. Sampai macam geruda menyambar. Jadi padan jarak pada tekuku. Walaupun tak tahulah ada ke tak ada burung geruda. Yang adanya airport. Yang duduk landingnya geruda. Tu bukan burung. Tetapi dia kapal terbang daripada Indonesia rasanya geruda. Kita mas. Hak lambat macam dengan kite ataupun layang-layang. Boleh terbang layang-layang. Dah manusia tak boleh terbang. Tapi akal dia boleh buat kapal terbang. Boeing MH370. Bukan sekadar dia boleh buat kapal terbang yang boleh menaik passenger. Dia boleh buat kapal layar. Kapal layar, dia boleh buat kapal besar, kapal jet, Apache, dia boleh buat satelit. Otak pemikiran manusia ada akal. Walaupun kancing cerdik. Kancing cerdik kan? Cerdik bagaikan kancing. Kenapa kancing tak jadi menteri pelajaran? Menteri pelajaran dah dapat menteri baru, Fazlina Siddiq. Tuan-tuan dapat menteri apa? Bekas apa dia? Tentera. Orang dapatlah menteri pertahanan. Ni, kan dapat menteri baru semua sekali ni. Kenapa dia tak jadi menteri pelajaran? Dia cerdik. Sebab akal tu lah.
Jadi besi harus patut tenggelam di dasar laut. Akal manusia boleh fikir buat kapal, buat jet ski, buat rakit, menyebabkan atas kapal ada pula kapal. Atas kapal besar ada pula kapal perang untuk berada di teluk. Kerana kapal perang ini dia naik, dia boleh menyerang, duduk atas kapal pula. 2 kali kapal. Kapal laut tu boleh jadi, iaitulah medan untuk letak jet-jet perang, naik boom boleh perang. Siapa punya akalnya? Manusia punya otak. Hebatnya akal. Boleh? Jadi menafikan binatang yang katanya hebat, tapi manusia lagi hebat kerana punya akal. Anda nak sebut ranking nombor 4. Walaupun akal hebat, Allah bagi petunjuk kehebatan Islam. Islam ni hadirin dan juga hadirat mengatasi daripada akal. Jadi kalau tingginya kita punya akal, kita nak lebih daripada Islam, agama, sesak barak kita. Jadi macam orang sakai tadilah. So, apabila otak kamu cerdik, kamu boleh ambil duit masuk dalam akaun kamu. Kamu transfer 1 sen saja. 1 sen. Orang tak boleh kesan. Kita 10 sen tak boleh kesan. Bang. Gaji habis RM10,999. 90 sen. Tiba-tiba hari itu 80 sen. Abang tak cara 10 sen saja. Betul? Kau tu tak tengok kalau 10 sen. 10 sen tengok juga Haji Bakhir, Haji Kedekut lah jawabnya. Tapi contoh 10 sen masuk dalam akaun kita, orang tak boleh kesan. Dah berapa-berapa? Kalau 1 sen pun dapat 3 juta, 30 juta. Tapi akauntan tadi dia boleh ambil masuk dia. Tapi tak boleh. Kerana Islam kata haram. Otak kata boleh kita guna, tapi batas agama kata haram. Walaupun 1 sen kamu makan duit orang. Jadi halal haram tu dalam kategori Islam dan agama. Sampai dalam crime dia panggil jenayah kola biru, jenayah kola putih. Orang pakai baju kola orang education tinggi tapi dia buat jenayah juga. Maka Islam agamalah yang menyelamatkan kita. Kalau tidak, tuan-tuan tak selamat muka bumi ni. So Islam tadi yang menyatakan boleh ataupun tak boleh. Walaupun akal kata boleh. Kita boleh jana pendapatan. Kita boleh buat duit. Tapi Islam kata tak boleh. Islam kata tak boleh, haram. Tapi bagi kita yang tidak ikut Islam, pemikirannya yang penting boleh untung. Walaupun cukai itu daripada judi. Cukai itu daripada haram, benda haram. Tapi akal kata boleh. Memang betul boleh kaya. Tapi Islam kata judi haram. Ini contoh Islam mengatasi akal. Akhir sekali, berapa ramai yang Islam? Ramai orang Islam. Ini tuan-tuan ada lebih kurang 10 orang. Tadi ada 3 orang. Alhamdulillah, tahniah datang. Kat luar sana. Bukan tak Islam pun. Cuba pergi tanya dia. Rukun Islam dia tahu. Rukun iman dia tahu. Tapi dia tidak dapat taufik. Jadi kemuncak segala hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus petunjuk Allah bagi. Petunjuk semula jadi. Petunjuk panca indera. Petunjuk akal dan petunjuk Islam. Agama. Berapa ramai agama Islam tapi tidak ada taufik. Dia Islam tapi tidak ada taufik. Dan maka kita kata taufik hidayah. Padahal hidayah lagi, taufik lagi. Walaupun nama dia taufik hidayah, tapi dia main badminton seluar pendek. Oh tu, daripada Indonesia rasanya. Nama dia lagi hebat, taufik hidayah. Kalah Mismun Sidik kau lindam. Itu taufik hidayah. Ni kita daripada hidayah ada paling tinggi namanya taufik. Walaupun Islam tapi tidak dapat petunjuk Allah. Dan itu kita minta hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, bagilah hidayah kepadaku sebagaimana engkau bagi hidayah petunjuk kepada orang yang telah engkau bagi hidayah, para nabi dan para rasul. Jadi hadir-hadir anak akan kupas cara menyelesaikan mengikut petunjuk agama, mengikut Islam, bukan ikut sekular yang macam tadi. Nak selesai masalah sosial, bekalkan jarum percuma kepada penagih-penagih tegar. Akal kata betul, maka penyakit HIV AIDS tidak akan merebak kerana kerajaan telah bagi jarum percuma. Itu cara akal. Tapi kita nak cerita ini bagaimana cara Islam yang bijaksana untuk menyelesaikan mengikut angle agama. Tak boleh jadi teori Robin Hood, iaitulah niatnya baik tapi caranya salah. Dia rompok harta orang kaya, apa ni kereta api rasanya. Dan dapat daripada rompokkan dia bagi pada orang miskin. Itu Robin Hood. Robin Hood ni siapa dia? Hero Mak Saleh. So kita dalam agama tak boleh buat kaedah Robin Hood. Matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun cara kamu nak tolong orang, tapi kamu rompok, kamu curi, itu salah. Dia panggil, apa dia benari? Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kita punya kaedah sekarang ni, matlamat menghalalkan cara.
Walaupun kita menipu, walaupun kita tuan dah buat macam-macam, yang penting kita berjaya. Itu kaedah Machiavelli. Matlamat menghalalkan cara. Kaedah agama, matlamat tidak menghalalkan cara. Abang sebut penutup kuliah, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Tapi kita buang la, matlamat menghalalkan cara. Jangan begitu. Kita akan kupas cara penyelesaian Islam dalam gejala sosial pada muka surat 129 ini pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.